Walau di hatimu ada benda, tapi kau sembunyikan dengan tabah. Melihat jasad Hamzah. Okey, baik, sebelum kita sambung kepada kelas kita, kamu semua sempat tengok tak video tadi? Video mengenai nasyid Safiyah. Okey, Ustazah nak tanya, Safiyah tu siapa? Siapa tahu? Safiyah tu siapa? Ada sesiapa tahu? Ada sesiapa pernah dengar tentang kisah Safiyah ni? Okey, Safiyah ni merupakan wanita pertama lah ataupun muslimah pertama yang pegang senjata di medan perang. Selama ni kita biasa dengar Muslim ataupun pejuang-pejuang Islam ni biasanya kita biasa dengar lelaki je. Tapi sebenarnya ada juga muslimah. Antaranya Safiyah. Okey, baik. Okey, sekarang ni Ustazah ada nak tunjuk gambar. Okey. Jelas tak slide Ustazah ni? Nampak? Jelas. Berdasarkan kepada gambar yang Ustazah nak tunjuk ni, yang Ustazah tunjuk di slide, ada dua keping gambar. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Okey. Siapa-siapa boleh bagi pendapat mengenai gambar ni? Apa yang awak faham tentang gambar ni? Gambar ni nak beritahu pasal apa? Siapa boleh cuba? Pertama dia kata apa? Gambar pertama tu dia kata Katakan tidak pada pengalaman pergaulan bebas. Katakan tidak pada pergaulan bebas. Dan gambar yang kedua tu apa? Malumu berharga. Jadi aku rasa dua gambar ni saling berkait. Okay, saling berkait. Jadi berdasarkan kepada gambar ni, kedua-dua keping gambar ni, awak rasa hari ni kita akan belajar pasal apa? Tajuk apa yang kita akan belajar pada tengah hari ni? Okey, jadi berdasarkan kepada kedua-dua keping gambar ni, okey. Antara gambar pertama dia kata apa? Katakan tidak pada pergaulan bebas. Pergaulan bebas ni apa? Dia bergaul tanpa batas antara lelaki dan perempuan. Dan yang kedua, gambar yang kedua dia kata malumu berharga. Di tepi tu tak nampak mana kan perkataan kecil tu. Okay, jadi berdasarkan kepada kedua-dua keping gambar ni yang saling berkait ni, insya-Allah kita akan belajar mengenai maruah diri, cermin peribadi. Okay, jadi kepada semua pelajar, tolong buka buku teks pendidikan Islam. Muka surat 179. 179. Okey, buka dahulu. Siapa ada teks, buka dahulu. Okey, pertamanya kita masuk dahulu tentang maksud menjaga maruah diri. Apa maksud dia? Pengertian. Okey, maruah diri maksudnya ialah keelokan peribadi. Keelokan peribadi. Baiknya peribadi tu, moleknya. Kalau bahasa Terengganu-nya, moleknya peribadi. Peribadi seseorang lah. Kita, sahabat-sahabat, semua orang. Kemudian pengertian bagi menjaga maruah. Okey, menjaga maruah maksudnya ialah usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah Ta'ala dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Usaha untuk jauhkanlah diri. Hindarkan diri daripada melakukan larangan Allah Ta'ala. Apa-apa sahaja larangan daripada Allah Ta'ala. Dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, yang boleh memburukkan kehormatan diri kita ni. Bukan diri kita je, keluarga kita dan juga masyarakat sekeliling kita sendiri. Itu maksudnya menjaga maruah. Okey, kemudian kita masuk kepada dalil. Dalil kewajipan menjaga maruah
maruah diri kita sendiri. Okey. Berdasarkan kepada hadis, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada perkara yang bernilai tinggi dan mulia serta membenci perkara yang keji. Ini adalah hadis. Allah Ta'ala suka kepada perkara yang bernilai tinggi dan mulia serta membenci perkara yang keji. Okey, dan juga ada kata-kata daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Okey, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Karamul mu'mini taqwahu wa dinuhu hasabuhu wa muru'atuhu khuluquhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab kata apa? Kemuliaan seorang mukmin terletak pada ketakwaannya, pada keimanannya, agama pada nilai dirinya dan maruah pada akhlaknya. Jadi dalil ni ada dua lah. Pertama daripada hadis, dan yang kedua daripada kata-kata sahabat iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Okey, jadi kedua-dua dalil ni antaranya ialah hadis dan juga kata-kata para sahabat ni. Apa yang dia nak beritahu? Apa yang kata-kata ni nak beritahu? Pertamanya ialah Muslim yang bermaruah ialah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu yang dipanggil sebagai Muslim yang bermaruah. Okay, yang kedua ialah seseorang yang mempunyai akhlak yang baik akan menjaga pergaulannya dengan orang lain. Macam mana tu menjaga pergaulannya dengan orang lain? Bukan maksudnya dengan antara orang panggil lelaki dan perempuan sahaja. Malah dengan ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, masyarakat kita, sahabat-sahabat kita, tu juga adalah menjaga pergaulan dengan orang lain. Maksudnya yang sama. Okey. Okay, jelas tak ni? Jelas. Okey, jelas. Okay, alhamdulillah. Kemudian kita masuk kepada cara untuk menjaga maruah diri kita sendiri. Ada beberapa cara. Kat sini Ustaz Azhar tulis ada 3 dan buku teks pun tulis 3. Kalau dalam buku teks muka surat 180. Cara untuk menjaga maruah diri ni ada 3. Pertama ialah daripada segi pakaian. Okay. Pertama ialah daripada segi pakaian. Percakapan. Yang kedua percakapan. Dan yang ketiga Tingkah laku. Perilaku kita. Perbuatan kita macam mana. Jadi kita akan tengok satu-satu. Macam mana tu untuk jaga maruah diri daripada segi pakaian, macam mana. Daripada segi percakapan kita pun macam mana. Daripada segi tingkah laku kita, perilaku kita macam mana. Okey, baik. Yang pertama ialah Menutup aurat. panduan pakaian yang bermaruah. Panduan pakaian yang bermaruah. Kita bukan saja je boleh pakai apa-apa pakaian kita pakai boleh je. Bukan gitu. Kita ada juga panduan macam mana pakaian kita sebagai seorang Islam, macam mana pakaian kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimah. Kita ada panduan kita. Agama kita dah bagi dah panduan macam mana pakaian, macam mana batas pakaian kita macam mana. Okey, pertama Rumah aku basah. Menutup aurat. okey, pertama ialah menutup aurat. Menutup aurat kita. Kalau lelaki macam mana? Lelaki daripada pusat hingga lutut. Pusat hingga lutut. Itu batas aurat bagi lelaki. Kalau perempuan, semua kecuali muka dan Tapak tangan. tapak tangan kita. Jadi Ustaz Azhar nak tekankan sikit lah untuk lelaki, untuk Muslim, daripada pusat hingga ke lutut ni. Jadi lutut tu termasuk daripada batas aurat kita lah, lelaki ni.
kita biasa dengar, kita biasa nampak kalau lagi kita tengok orang main bola, lelaki main bola dekat padang bola ke. Tapi bukan kat ni lah, bukan kat Malaysia ni, dekat negara lain lah. Main bola kan, tapi seluar atas daripada lutut. Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tu dikira tidak menutup Aurat. sendiri. Sama juga kalau kita solat, lelaki solat. Biasa kadang-kadang tu kita biasa jumpa jugalah kes kan, pasal tengah solat bila sujud je, tu kat dia di bahagian belakang tu kan biasanya baju t-shirt jenis sekak gitu kan. Bila sujud nampak bahagian belakang dia tu. Bahagian punggung lah, sebenarnya bahagian punggung tu. Kalau ikutkan memang tidak sah lah untuk solat tu. Jadi bila solat, lelaki Muslim khususnya kena tengok pemakaian juga. Bukan perempuan je, Muslim pun kena tengok pemakaian. Kalau nak pergi solat tu tengoklah, pakailah baju yang okey. Yang bila kita Mas. tak ada nampak benda-benda yang tidak sepatutnya. Yang perempuan lebih lagi kena jaga. Yang perempuan kalau biasanya perempuan ni dia terlepas pandang kepada bahagian kaki. Maksudnya apa? Dia fikir bahagian kaki ni lah. Kaki ni dia bukan terletak termasuk antara aurat. Tak pakai stokin contohnya. Kalau lagi keluar mana-mana tak pakai stokin, boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Kena tahulah, kaki pun termasuk daripada batas aurat bagi perempuan. Kena tutup. Perempuan ni kena lebih lagi menjaga. Okey, yang kedua ialah kemas dan bersih. Sebab apa Islam pun dia menitik beratkan kepada kebersihan. Bersih daripada apa? Najis. Bersih daripada segala kekotoran. Terutamanya bila kita nak menunaikan ibadah kita. Ibadah solat khususnya lah. Okey. Yang ketiga ialah tidak menjolok. Tidak menjolok mata. Tidak menjolok mata. Yang ni kita ni yang perempuan ialah muslimah ni banyak sangat terlepas pandang pasal ni. Tidak menjolok mata. Bukan sahaja bila kita di luar ni. Kalau kita ingatkan sekarang ni musim Covid kan. Musim Covid ni kita banyak duduk di rumah. Kita banyak duduk di hadapan laptop, di hadapan handset, di hadapan telefon kita. Jadi kebanyakannya suka upload gambar-gambar di ruang tamu ke, di dalam bilik ke, di dapur ke. Tapi bila upload gambar tu dalam keadaan yang tidak menutup aurat sepenuhnya. Nampak lengan contohnya, nampak kaki, nampak apa-apa yang tak sepatutnya, tak pakai tudung ke, nampak rambut ke. Jadi benda-benda tu kita kena jaga. Sama juga kalau kita di luar rumah ataupun di media sosial, batas auratnya tetap sama. Kalau yang perempuan lah, saya terangkan kepada perempuan. Okey, yang keempat ialah tidak mengandungi lambang, gambar dan tulisan yang dilarang dalam Islam. Contohnya pakai baju-baju yang ada lambang salib. Masa solat. Okey, kemudian tidak menyerupai pakaian agama yang lain. Tidak menyerupai pakaian agama yang lain. Okey, baik Syamimi boleh tolong tutup sekejap. Bising punya mic tu. Nak cakap baru boleh buka. Okey, seterusnya tidak menyerupai pakaian agama yang lain. Macam contohnya pakaian agama pederi agama Kristian. Pederi ke, kalau kita nampak pun sekarang ni banyak fashion yang mana kita nampak macam biasa. Contohnya dari segi pemakaian shawl ke apa, panggilkan shawl. Yang cara pakai tu macam sister panggil kan, sister yang Kristian tu, cara pemakaian dia. Jadi semua tu kalau bergantung pada niat. Kalau kita memang niat kita memang aku pakai pakaian gini memang nak ikut agama lain, agama Kristian, maka tak boleh lah, tidak boleh. Jadi sebab itulah dalam Islam, kalau kita nak pakai apa-apa pakaian, kita kena fikir dalam dulu. Kita kena fikir panjang-panjang, betul tak pakaian aku ni? Adakah pakaian aku ni menyerupai agama lain? Okey, yang terakhir ialah tidak menyerupai pakaian jantina yang berbeza.
Lelaki pakai pakaian perempuan, ataupun pakai pakaian hampir sama dengan perempuan, simbolik kepada perempuan. Yang perempuan pakai pakaian yang lelaki. Contohnya lelaki pakai pakaian skirt ataupun baju kurung, tak boleh juga. Sama juga kalau kita nampak sekarang ni yang paling popularnya di TikTok kan. Di TikTok biasanya dibuat viral, dibuat tiru lakon balik macam mana lelaki ni dipakai pakaian perempuan, baju kurung. Bagi kita yang biasa-biasa ni, kita yang tak faham ni, kita tengok ni, kita tengok benda tu biasa je. Kita rasa macam benda tu lawak. Kelakor, lucu lah kan. Dia buat lawak parodi. Tapi sebenarnya walaupun sahaja-sahaja, walaupun lakonan, lelaki dipakai pakaian perempuan, hukumnya tidak boleh juga. Hukumnya haram. Tak boleh juga. Walaupun kita nak sahaja, tak boleh. Kita berlakon ke, di dalam TV ke, drama ke, kalau niat kita memang kita pakai pakaian tu, kita nak ikut jantina yang berbeza, maka tidak boleh. Jadi semua ni kita kena jaga. Dan kita yang jenis yang kita dah belajar ni kan, Cik Azhar dah beritahu dah hari ni. Tak boleh kalau lelaki dia pakai pakaian perempuan dengan niat saja-saja, dengan lakonan saja-saja nak bagi viral dalam TikTok ke apa, maka benda tu tidak boleh juga. Okey, faham untuk panduan pakaian yang bermaruah? Sebelum kita seterusnya. Faham. 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 Okey, yang kedua ialah panduan percakapan yang berguna. Percakapan kita pun ada yang hadiah. Pertama ialah dikata apa? Percakapan yang sopan dan tidak keterlaluan. Percakapan yang sopan dan tidak keterlaluan. Yang kedua ialah intonasi dan nada suara yang sesuai dengan suasana dan orang yang mendengar. Sesuai. Maksudnya dalam keadaan contohnya awak pergi ke majlis orang kahwin lah. Kenduri kahwin. Biasanya kat situ ada contohnya lah, ada sahabat awak tiba-tiba mari jumpa dengan awak. Terserempak kan, lama dah tak jumpa, 10 tahun tak jumpa. Tiba-tiba dekat kenduri tu terjumpa. Masa itulah awak terkeluar suara yang kuat. Gembira, awak kata excited sangat kan. Gembira sangat ni, saya jumpa dengan sahabat lama saya ni. Jadi awak pun menggunakan suara yang sangat kuat. Dan suara sangat kuat tu sehingga mengganggu tetamu-tetamu yang lain. Jadi itu dikira apa? Intonasi dan nada suara yang tidak sesuai. Okey, yang ketiga ialah bermanis muka ketika bercakap. Bermanis muka ketika bercakap. Ini semua sedia maklum kan? Okey, yang keempat ialah menghindari perbuatan bercakap bohong. Mengumpat, menfitnah dan berkata lucah. Okey, di sini Ustaz Azhar nak tekankan tentang mengumpat. Ustaz Azhar suka selitkan dengan suasana sekarang ni lah. Suasana kita yang berada di rumah ni. Banyak berada di rumah ni lah. Yang mengumpat ni. Okey, kita biasa dulu kalau kita memang tidak didedahkan dengan media sosial, dengan Facebook, dengan TikTok, dengan Instagram, dengan WhatsApp, Telegram. Kalau kita mengumpat, orang kata di dalam kelas contohnya lah. Di dalam kelas, ngumpat kat belakang. Ngumpat sahabat kita. Seorang ni gini. Si A kata macam ni, si B kata macam ni. Tapi sekarang ni, untuk waktu sekarang ni, kita kebanyakan mengumpat di media sosial. Macam mana tu? Contohnya lah, kalau di Facebook. Di Facebook ni biasa benda-benda yang viral ke, kita biasa dengar. Kat situ kita mengumpat. Kat bawah kat komen kan, dia kata, si A ni macam ni. Balas pula si B. Betul lah. Si A ni memang gini-gini. Jadi kat situ, walaupun di media sosial, itu dikira sebagai mengumpat. Sama sahaja. Apa-apa situasi, kalau itu memang keadaan mengumpat, maka dia akan dikira sebagai mengumpat. Menfitnah, berkata lucah, ni kita semua kena jaga. Okey, kemudian ialah memanggil orang lain dengan panggilan yang disukai. Contohnya apa? Contohnya nama dia ni Aisyah. Okey, nama dia Aisyah.
Tapi disebabkan dia pendek, contohnya disebabkan dia pendek, awak panggil dia pendek. Pendek. Hey, pendek, pendek. Padahal nama dia apa? Nama dia Aisyah. Dah panggilan pendek tu, Aisyah tu dia tidak suka pun. Tidak suka orang panggil dia pendek. Jadi boleh ke tak? Tidak boleh. Itu dia apa? Dipanggil sebagai memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak disukai. Okey, kemudian mengucap salam ketika bertemu dan berpisah. Dan kemudian yang terakhir iaitu membudayakan ucapan terima kasih. Ini budaya ucapan terima kasih ni kalau kita orang bangsa Melayu ni, kita dah terbiasa mengucapkan terima kasih. Jadi untuk awak generasi-generasi yang baru, yang tengah up ni, teruskan ucapan terima kasih tu. Budayakan ucapan terima kasih kalau walaupun di mana-mana saja lah. Di dalam kelas. Okey. Syamimi tutup mic. Adam beritahu. Okey, kemudian yang ketiga ialah panduan tingkah laku yang bermaruah. Tingkah laku, perilaku kita. Pertama ialah dikata tidak menzalimi haiwan. Tidak menzalimi haiwan. Yang kedua, menggunakan harta awam dengan bertanggungjawab. Guna dengan baik. Harta awam ni macam mana? Contoh kalau kita dulu ada telefon pondok telefon kan. Biasanya dululah, sekarang ni tak ada dah. Macam taman permainan kan. Kalau sekarang ni kalau kita tengok taman permainan, kebanyakannya yang dah rosak dah. Contohnya buaian, putus dah tali dia. Itu maksudnya apa? Ada masyarakat, segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Okay, yang ketiga ialah menjaga kebersihan alam sekitar. Ini pun termasuk daripada tingkah laku yang bermaruah. Okey, kemudian menggunakan media sosial dengan berhemah. Macam Ustazah sebut tadi. Walaupun media sosial tu milik kita, contohnya Facebook tu atas nama kita. Kita khabar suka hati akulah, aku nak pakai, aku nak tulis apa pun, aku nak share apa pun. Sebab ni kan Facebook aku. Betul lah tu Facebook awak. Tapi kita ada tata sila kita sendirilah. Ada limit kita macam mana kita nak post tu. Bukan orang kata bukan semua boleh kita post. Kemudian menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang ni Ustazah pun nak tekan pasal batas pergaulan ni. Walaupun di media sosial, walaupun di secara bersemuka, semua kena jaga. Lelaki dan perempuan. Jaga macam mana? Kalau perempuan, tinggikan malu anda. Tinggikan malu anda. Malu tu bukan maksudnya malu tidak bertempat. Contohnya dalam kelas, Ustazah beritahu, okey, siapa nak jawab, sila berdiri di hadapan, cuba jawab soalan A. Yang perempuan ni, malulah Ustazah, saya malu. Tu namanya malu tidak bertempat. Okey, malu ni maksud dia, kalau lelaki tiba-tiba ajak awak keluar. Jom, contohnya nama dia Aina. Ada Aina ada dalam kelas ni ya. Kalau ni tak ada. Okey. Contohnya, jom Aina, aku nak belanja kau makan kat restoran. Jadi Aina pun dalam keadaan tidak malu, dalam keadaan syoknya, oh boleh. Tu maksudnya apa? Kita kena ada malu yang tinggi. Terutamanya perempuan lah. Yang lelaki pun sama. Lelaki pun kena ada batas dia. Okey, kemudian menolong orang dalam kesusahan. Dan yang terakhir ialah mematuhi adab dan undang-undang di jalan raya. Ni biasa kita dengar lah tentang adab dan undang-undang di jalan raya. Contohnya di lampu isyarat. Untuk awak-awak ni bila besar nanti, cuba betul-betul jaga, betul-betul macam mana undang-undang di jalan raya tu. Lampu isyarat kalau merah tu maksudnya berhentilah. Tapi masa merah tu lah awak nak pecut lajunya. Kata sikit lagi ni boleh ni aku ni. Nak pergi pecut laju. Okey. Masuk kepada akibat tidak menjaga maruah. Apa akibat kita kalau kita tak jaga maruah kita sendiri ni? Pertama ialah dikata menyusahkan diri dan keluarga. Menyusahkan diri dan keluarga. Dan
tidak disukai oleh masyarakat. Macam mana tu maksudnya tidak disukai oleh masyarakat? Okey, Syamimi boleh tutup mic dulu. Okey. Yang ketiga ialah tidak disukai oleh masyarakat. Kalau contohnya kalau kita dalam keadaan kita suka cakap kuat. Macam tadi saya sebut dalam kenduri kahwin, kita cakap kuat. Terlalu kuat sampai kan mengganggu orang lain kan. Orang lain nak cakap juga tapi suara kita ni terlalu kuat. Jadi itu menyebabkan apa? Orang lain rasa tidak senang lah. Orang rasa macam kita ni terlalu mementingkan diri sendiri. Dia seorang je nak cakap. Orang lain nak bercakap. Macam itulah maksudnya. Okey, kemudian yang keempat ialah dipandang rendah oleh negara lain, dan yang kelima dimasukkan ke dalam neraka. Okey, seterusnya kita masuk kepada hikmah menjaga maruah. Apa hikmah dia? Pertama ialah dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ini memang confirm lah kalau kita menjaga maruah kita, terutamanya sebagai seorang muslimat ni, kita akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Okey, yang kedua ialah masyarakat sejahtera. Masyarakat dalam keadaan aman damai. Tak ada pergaduhan, tak ada salah faham. Yang ketiga ialah negara aman, dan yang terakhir ialah diberi balasan pahala dan syurga. Okay, sekarang ni kita ada 8 orang. Kita ada 8. Kita ada nama di sini. Okey, pertama siapa tu? Syamimi. Ya, Cik Nur Syamimi. Panggilan je. Okay, yang kedua siapa? Okay, saya Ustazah nak semua boleh join quiz ni. Boleh jawab. Okay, yang kedua Adam. Fairuz. Okay, 3 dah. Siapa lagi? Ini Syafi. Apa dia? Danish. Syafi. Danish. Okay, Danish. Okay, lagi. Siapa lagi? Akmal. Ke nama apa sebenar awak? Akmal. Badarisha. Okay, siapa lagi ni? Akmal tu nama Naim. Oh, Naim Okay. Okay, Naim ada? Respon sikit Naim. Naim ada? Ke tidur? Buka je laptop ni. Okay, kemudian siapa lagi ni? Siapa lagi tak ada nama? Faisara. Ustazah nak semua yang ada nama ni tolong jawab. Nanti kalau ada soalan daripada Ustazah. Okay, kemudian siapa lagi? Natlisha. Okay. Okay, siapa rasa tak ada lagi nama kat sini? Semua dah ada nama. Siapa yang tak ada nama, belum ada nama, boleh beritahu Ustazah sebelum mula quiz. Okay, untuk quiz ni, Ustazah untuk quiz ni, nanti Ustazah akan spinkan dia, dan nama yang dipilih ni, nama yang dipilih dia kena jawab soalan. Dia kena jawab soalan. Dah bersedia ke belum? Dah sedia? Kita mula ya. Okay. Okay, mana Fairuz? Say hi sikit. Beritahu sikit. Fairuz. Okay, Fairuz kalau tak boleh cakap boleh je tulis. Hi. Okay, bagus. Okay, jadi untuk soalan ni, nampak pula internet Ustazah tu. Sekejap. Okay, untuk soalan Fairuz.
Boleh tulis di chat kalau Fairuz tak boleh cakap. Okey, yang pertama, soalan pertama. Okey. Okey, soalan untuk Fairuz, apakah yang dimaksudkan dengan menjaga maruah diri? A, B, C dan D. Cuba terjawab. Baca dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan menjaga maruah diri? Okey, A. Okey, Fairuz kata jawapan dia A. Kita tengok betul ke tak. Okey. Okey, Tania. Okey, untuk Fairuz betul, jawapan dia adalah A. Iaitu dimaksudkan dengan menjaga maruah diri ialah usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah Ta'ala dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri. Okey, Tania. Okey, seterusnya. Untuk nama Fairuz memang dah tak ada dah. Dah dibuang dah. Okey. Soalan kedua, Natlisha. Okey, Natlisha ada? Say hi sikit. Sebut hi sikit. Aku tak ada je ni. Okey, untuk soalan kedua, Muslim yang bermaruah ialah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Okey, itu ada? Cuba jawab. Tempat kosong dengan orang lain dan mempunyai kepribadian yang mulia. Jadi apa jawapan daripada kamu, Natlisha? Cuba jawab. Boleh tulis kalau tak bercakap, boleh je tulis. Okey, apa jawapan? Ada, Natlisha. Okey, Natlisha jawab jawapan dia adalah B. Muslim yang bermaruah ialah orang yang mempunyai akhlak yang baik, menjaga pergaulan dengan orang lain dan mempunyai kepribadian yang mulia. Okey, cuba kita tengok jawapan dia. Okey, bagus. Fahamlah tu. Jadi jawapan dia adalah B. Okey. Kemudian yang ketiga, untuk soalan yang ketiga, okey, Manisha. Okey, Manisha. Ada tak? Okey, Manisha ada tak? Tak ada. Macam mana tak ada tu? Awak tulis tak ada. Tuannya ada. Macam mana tu? Okey. Okey, Badisha, untuk soalan yang ketiga. Pandai awak guru. Okey, untuk soalan ketiga, antara yang berikut merupakan perkara yang mesti dipelihara oleh umat Islam kecuali, apa jawapan awak? Antara yang berikut merupakan perkara yang mesti dipelihara oleh umat Islam kecuali A, B, C atau D. Cuba jawab. Okey, B kot. Okey, Badisha kata B kot. Kita tengok betul tak kod dia tu. Okey, salah. Okey, jawapannya ialah C. Iaitu melakukan kemungkaran yang melampaui batas. Tak apa, kita cuba, kita belajar. Okey, yang ketiga, yang keempat. Siapa lagi yang belum kena? Okey.
Naim. Naim ada. Okey, Naim untuk soalan keempat. Okey. Salah satu cara menjaga maruah diri dari aspek percakapan yang bermaruah ialah... Okey, Naim ada. Cuba jawab. Okey, mana Naim? Senyap aja. Ke tidur ni, pergi toilet ni. Kata semayang awal lagi ni. Mana Naim? Ada? Okey, kalau tak ada, soalan pilih yang lain ni. Okey, untuk soalan keempat, Naim mungkin tak ada kot. Tak apalah. Okey, kita pilih orang lain. Okey. Okey, Danish ada? Danish? Ada tak Danish? Ada. Okey, Danish cuba jawab soalan ni. Daripada aspek percakapan ialah... cuba jawab. Jawapan A, B, C atau D. Yang mana satu? Boleh jawab, Danish? Cuba. Okay, boleh. Kalau tak boleh, kita boleh cuba minta orang lain. Kita tahu Syamimi. Okay, sebelum tu kita tanya dulu. Okay, A. Okay. Danish kata A, betul ke tak? Kita tengok. Okay, jawapan dia ialah salah. Salah. Okay, jadi jawapannya ialah bermanis muka ketika bercakap. Bermanis muka ketika bercakap. Antara salah satu cara menjaga maruah daripada aspek percakapan. Okey, seterusnya. Okay, ada lagi dan 3 orang. Semua kena tengah hari ni. Okey, Faizara ada? Okey, Faizara ada. Okey, ada. Okey, untuk soalan yang kelima, cuba Faizara cuba jawab. Antara yang berikut panduan pakaian yang bermaruah yang disarankan oleh dalam Islam ialah A, B, C atau D. Okey, B. Okey, Faizara beritahu jawapannya ialah B. Okey, tahniah. Jawapannya betul iaitu sopan dan tidak menjolok mata. Okey, seterusnya antara Adam dan Syamimi, yang mana dulu ni? Okey, Syamimi. Okey, cuba jawab. Sudah. Sudah. Cuba jawab. Tak apa, baca dulu. Baca je dulu. Panduan tingkah laku yang bermaruah ialah bertanggungjawab menggunakan dan menjaga kebersihan alam sekitar. C, cikgu. Okey, C. Okey, C. Salah. Betul tidak? Iaitu harta awam. Tidak.
apa. Cuba lagi lepas ni. Tak apa, tak apa. Kita belajar. Belajar dalam tempoh belajar ni kalau salah tak ada masalah. Okey, last kali Adam lah. Okey, Adam. Ini jawapan ni. Soalan lebih sikit ni untuk awak ni. Okey, cuba jawab. Antara berikut yang manakah menunjukkan cara menjaga maruah daripada aspek kesopanan dalam percakapan? Satu, bercakap perkara yang berfaedah. Kedua, selalu memungkiri janji. Yang ketiga, memanggil orang dengan panggilan yang menyakitkan. Yang terakhir iaitu tidak bercakap bohong. Jadi daripada aspek kesopanan dalam percakapan. Okey, cuba jawab Adam. Tu apa ni? A. Okey. Kita cuba tengok jawapan dia. Salah. Jawapannya ialah 1 dan 4. Pertama, dia kata apa? Pertama ialah bercakap perkara yang berfaedah. Ini daripada segi aspek kesopanan dalam percakapan. Percakapan yang bermaruah. Pertama dia kata bercakap perkara yang berfaedah. Dan yang kedua Dah ialah baca lah akhir tu. Best lah cikgu main kuis ni. tidak bercakap bohong. Best. Tak apa, lepas ni kita akan cuba game yang lagi best. Saya tengah cuba carilah game yang lagi lebih. Lagi best lagi lah. Okay. Jadi untuk setakat ni kelas kita lepas dah habis ni, setakat ni sahaja untuk kelas kita pada tengah hari ni. Dan Ustazah harap apa yang Ustazah dah ajar awak semua tadi daripada segi menjagalah, terutamanya menjaga maruah di segi percakapan, perilaku kita. Jadi harapnya semua dapat mengambil pengajaran, mengambil ikhtibar. Okey, jadi sebelum kita tutup kelas kita, ada soalan? Enggak ada. Okay, enggak ada sih. Okey. Jadi kita tutup kelas kita pada hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustazah.